Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan Tuan Pengerusi, para imam dan bilal, ahli jawatan kuasa masjid, kampung, gontok nasi, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah diizinkan kita sekali lagi pada malam ini dapat bertemu di dalam majlis ilmu, di dalam rumah Allah yang mulia. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dikurniakan kepada kita keberkatan pada umur. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan dihitung sebagai suatu amal soleh yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Kuliah maghrib pada malam ini kita menggunakan kitab Kiamat Hampir Tiba yang diterjemahkan oleh Al-Fadhi Ustaz Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kemudian sesi yang kedua kitab Bahru Mazi juzuk yang ke-17. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju aghniya'u ummati liznuzhati wa awsatuhum litijarah wa qurra'uhum lirriya' wasum'ati wa fuqara'uhum lil mas'alah. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang ke atas manusia suatu zaman di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadah haji hanya untuk berhibur. Orang yang mempunyai pendapatan sederhana untuk berdagang. Dan para ulama pula kerana riak dan sum'ah, yakni gila kepada pangkat dan kuasa, manakala orang yang fakir mengerjakan haji kerana sambil meminta-minta. Keterangan daripada hadis, pada akhir zaman nanti ramai orang yang menyalahgunakan tujuan ibadah yang sepatutnya hanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku akhir zaman yang telah disebutkan oleh almarhum Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam di dalam keterangan beliau di dalam hadis Iqtarabati Sa'ah, kitab yang bernama Iqtarabati Sa'ah. Dikatakan akhir zaman ramai orang yang menyalahgunakan tujuan ibadah, melakukan ibadah tidak lagi kerana Allah, bahkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawasanya dia ni orang baik,
Dia ni orang soleh. Tengok ni hamba, walaupun hamba nyanyi, walaupun hamba berjoget, walaupun duduk di tanah air, hamba ni pakai skirt, pakai baju ketat, hamba pergi Mekah. Hamba buat haji, hamba buat umrah, hamba ziarah makam Rasulullah, hamba berdoa di Kaabah. Mana hamba ni Islam. Nak nampak ni hamba selfie di Kaabah ni. Akhir zaman. Tujuan ibadah bukan lagi untuk dapat redha Allah, tetapi untuk mendapat redha daripada manusia, pujian daripada makhluk. Ini terjadi akhir zaman. Ini jelas kata tuan pengarang. Apabila ramai orang kaya pergi ke Mekah bukan untuk beribadah, tetapi hanya untuk bersukaria. Kalau pesen orang kaya, harta banyak, pergi Mekah untuk bersukaria, untuk hiburan semata-mata. Jadi pitih banyak, harta banyak sangat ni, lagu mana? Puas duduk kampung, pergi Mekah. Pergi Mekah pasal puas duduk kampung. Nampak? Nak boleh pergi Mekah, apa tak boleh? Pitih banyak, harta banyak, nak trailer ada pitih. Kakak mah ada 5-16 kilo rumah, tak ada masalah. Nak pergi Mekah balik hari tak ada. Bukan lagi tujuan ibadah, bukan lagi tujuan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu pesen orang kaya. Puas dah di Hanyai, puas dah di Beijing, puas dah makan angin di mana apa benda ni, London, di kota Paris, puas dah pergi Mekah pula. Pergi Mekah pula. Bahkan ada yang beranggapan bahawasanya pergi ke Mekah untuk menyucikan dosa. Nampak? Kita pergi Mekah gini, kita buat maksiat dulu habis-habisan. Kita minum arak dulu, kita judi dulu, kita berzina dulu, boleh nak trailer. Akhir tahun kita pergi Mekah cuci dosa. Seolah-olah Mekah ni macam ke Dobi. Kan cuci pakaian, bersih pakaian begitu saja. Tidak lagi nampak di sana adalah tempat kebesaran Allah, keagungan Allah, tempat untuk kita taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada, kata tuang pengarang, orang yang pergi ke Mekah setiap tahun, tetapi jiwa mereka tetap tidak berubah untuk menjadi hamba Allah. Kena molek, kata tuang pengarang, nak tahu pergi Mekah. Dengar khabar tak ada dah kapung. Pas warna cik mak kita tak ada dah. Tak ada dah apa pula, mati. Kan tu? Mu muluk wuduh mu. Bukan mati pada. Tu. Pergi Mekah. Lah, pergi Mekah. Pergi Mekah pula. Dan baru ni pergi dah. Tu, pergi pula. Pergi Mekah tak mau. Tiap-tiap tahun. Kena malah siapa dekat Jaban Nur tu uta tegur dia. Uta tu boleh tegur dia pasal apa, dah cak angkat muka mari sama. Uta tu kenal dia. Turun daripada bah tu uta kata, mari pula datang ni. Pasal cak angkat mari. Bukan salah, tapi saat ni lah niat masing-masing. Kerana dinilai akan tiap-tiap ibadah seseorang hamba Allah berdasarkan niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu Allah Ta'ala menilik pandang dengan niat seseorang. Walaupun zahir melakukan ibadah, tetapi niatnya adalah untuk dipertontonkan kepada makhluk, kepada manusia, kepada netizen, maka tak pakai rawa juga ibadat. Jadi tak pakai ibadah sah, tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semayangnya molek, baca Qurannya sedap, tetapi kerana makhluk, kerana dunia, bukan lillahi taala. Lid dunia, kerana dunia. Tak jadi gawa juga. Manakala orang yang berpendapatan sederhana pula pergi ke Mekah
sambil berdagang. Dagang ni jual meniaga. Nampak? Pesen cari keuntungan dunia, mencari keuntungan, cari untung Mekah. Nah, kemudian awak tubiklah segala produk hak dia ada ni. Nah, hak pesen jual minyak wangi, awak tubik minyak wangi, selfie dekat dengan Kaabah. Nah, hak pesen jual pencuci muka, awak tubik pencuci muka ni susuk dalam jubah, awak tubik, tunjuk produk dia belakang Kaabah. Nampak lagi? Dia punya tujuan dia keuntungan dunia. Nampak macam gemolek, tapi aluh je mainan daripada syaitan, mainan daripada iblis untuk merosakkan akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak pesen jual minyak wangi. Nah, hak pesen jual pia, jual tu, jual ni, ditayangkan akan produk mereka berbackground kan akan Kaabah. Nampak? Dah salah, haram ke lagu mana? Nak kata haram tak berani, tetapi ni jelas ditunjukkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi Mekah kerana nak cari keuntungan. Dengan sebab berdagang, dengan sebab meniaga, dengan sebab bisnes. Jadi bila nampak minyak atau dia, bila nampak produk dia, bila nampak pencuci muka, pemutih kulit, botol tu duduk Mekah. Oh, hebat lah, lu ada apa-apa dah lah. Molek dah lah pasal Mekah. Idak sedar Abu Lahab, Abu Jahal beranak Mekah. Mampu kerah pun Mekah, tahu tak? Dah. Bukan maknanya kita ini tak boleh nak bergambar. Bukan kata haram bergambar di Mekah, bukan. Tak boleh bergambar nak buat kenang-kenangan duduk di tanah suci, tak boleh. Bukan tak boleh. Tetapi pasal apa kita nak pertontonkan kepada orang? Sikit-sikit ambil gambar, sikit-sikit selfie, sikit-sikit buat live. Siapa duduk dalam Masjidil Haram tu nak baca Quran, buat live. Nak baca Quran, buat tayang video. Nampak? Dah baca je lah Quran. Tunjuk apa korang? Nampak? Tapi tak semestinya dia ni nak tunjuk, nak riak, Ustaz. Betul. Tetapi mereka telah membuka sebanyak mana pintu untuk dirosakkan oleh iblis, dirosakkan oleh syaitan. Apabila ditayangkan akan video, ditayangkan akan live tersebut, mesti orang komen. Betul tak? Video tu mesti bawah tu orang komen. Alhamdulillah rezeki, alhamdulillah nampaknya menjadi tetamu Allah, alhamdulillah panggilan daripada Baitullah. Ni pula kata bagusnya awak, ni pula kata minta rahsia bagaimana boleh pergi Mekah lama. Ni pula kata sejuklah ibu perut ibu mengandung. Bagus awak baca Quran begitu, pujian daripada makhluk. Nampak? Sedangkan pujian hakikatnya sebenarnya adalah racun-racun yang dilemparkan kepada kita agar ibadah kita yang kita buat menjadi rosak. Dengan sebab kita tengok orang puji kita, lain macam kita akan rasa berbangga, kita akan berasa diri kita hebat, kita akan rasa diri kita mulia, kita akan rasa diri kita ini soleh. Nampak? Setan pula bagian kipas, ada apa-apa dah mu. Nampak nu, beratah komen tu, kata mu bagus, kata mu baik, kata mu begitu, kata mu begini. Tak ada apa-apa dah mu. Bapak wali dah mu. Dengan bapak wali tak ada apa-apa dah lah. Padahal bapak wali. Termakan pujian-pujian. Orang dulu-dulu melakukan ibadah kepada Allah bukan untuk dipertontonkan. Sehingga ada di kalangan mereka yang bangkit sembahyang tahajud secara perlahan buka kepala baik. Takut air jatuh atas tanah, jatuh atas lata, jirang sebelah dengar. Oh, tahajud, takut gitu. Orang tua-tua dulu kata, siapa lapik kuning bawah ni? Beraluh punya. Nampak? Tak mau diketahui oleh jiran tetangga bahawasanya dia ini adalah kaki tahajud atau kaki ibadah, kaki semayang,
kaki zikir, kaki bangun malam. Tak orang tahu. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tapi payah Nah, nak jadikan hati kita begitu payahlah. Kerana zaman kita ini adalah zaman fitnah. Segala benda nak dipertontonkan kepada ramai. Nak makan tunjuk korang, nak minum tunjuk korang, pakai baju nak tunjuk korang, nak tidur khabar korang kok bengong sungguh. Nak tidur khabar korang juga. Rindu kepada suami khabar korang. Khabarlah ke lakimu bodoh. Khabar apa korang ramai. Rindu kepada maknanya orang tu orang ni macam-macam. Habis nak khabar korang belaka. Esok nak masuk benda tanya orang. Masuk je lah. Esok nak masuk apa untuk husband I hodo. Tulis dalam Facebook. Nampak? Kena balik tak ada seorang layan. Dia tukang buat status, dia tukang komen. Nasi nak buat nasi kapik sambar. Kan gila babi kali panggil. Dan para ulama pula pergi ke Mekah untuk dikatakan sudah banyak kali dia pergi ke sana, dan tidak ketinggalan pula orang yang fakir pergi ke Mekah tetapi dengan niat untuk meminta-minta. Pesing ulama, pesing ustaz hok ada ilmu agama di Mekah untuk mendapat pujian, mendapat sanjungan, mendapat nama. Nak suruh kata dia ni acaknya pergi Mekah. Kakang pergi Mekah, kakang pergi Mekah, bagusnya dia ni. Nak suruh orang kata gitu. Dah kita tahu dah niat dia gitu, kita dah tahu. Lepas tu kita jangan kata orang. Dah tu ustaz kata dalam kuliah ada apa? Kata secara umum, tidak sebut nama orang, tidak tunjuk ke orang. Lepas tu dinama tazkirah. Yang kata tak boleh kata ke orang, kita pergi kata depan muka dia. Dah sewal lebam aku tahu dah baru ni pergi Mekah bukan kerana Allah, kerana nak dapat pujian. Lepas tu baru haram kata ke orang pasal kita tak tahu. Nampak? Hak pesen tak ada harta pergi Mekah pasal nak minta derma. Mekah nak minta derma, Mekah orang murah tangan, orang kuat menderma di Mekah. Kerana masing-masing nak doa mereka mustajab, lalu mereka banyak menderma. Kamu nak minta derma, pergi Mekah. Kupu juga piti, kupu juga harta. Pasal apa nak pergi Mekah? Tujuan dia nak minta derma. Minta derma, power minta derma Mekah. Balik memang banyak akhir hartamu. Ni minta derma pasal bayang dah orang cetang. Kawan dia kata. Mekah jadi pergi Mekah kerana untuk meminta-minta harta orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang suka meminta-minta kepada manusia, maka Allah Ta'ala akan jadikan dirinya fakir sampai akhir hayat, sampai ke mati. Sikit-sikit minta dengan orang, sikit-sikit minta dengan orang. Sedangkan dia mampu mencari rezeki dengan tulang pak kerak dia, tapi pesing malah. Dia panggil malah petahi. Ada macam gitu. Segar tubuh sadu, boleh berjalan, tangan boleh akak, reng gagah, serba-serbi gagah belaka, minta derma. La ilaha illallah. Ni tak kena ni. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum meminta sedekah sedangkan tak darurah. Nampak? Kita boleh cari makan, tapi kita nak minta dak khijil, minta derma dengan orang, maka hukumnya adalah haram. Tak boleh. Kita sihat, boleh khijil, bukan OKU. Tapi bahasa sedap minta derma. Apatah lagi masuk pula unsur-unsur penipuan. Walalak buta, walalak tak ada kaki. Ada belah-belah Indonesia kan, kaki lipat ni. Nampak? Lipat kaki dulu belah,
lepas tu masuk pula seluar lain, jadi macam tak ada kaki ya. Pada hari lipat, dia lipat, dia ikat dengan getah apa semua, jadi macam tak ada kaki. Masuk pula seluar lain, 2-3 lapis, jadi jalan macam tak ada kaki. Jadi orang tengok, Allah nyaknya tak ada kaki, wis kata. Nampak? Jalan depan tu lah nyaknya tak ada kaki, wis 50. Ni pula orang dia buat muka siang sikit, buat kotor-kotor sikit, ada apa-apa dalam. Orang apa siang? Nak masyarakat kita, masyarakat Melayu mudah sangat ke siang. Tu mari orang-orang luar, orang-orang Rohingya, orang Nepal, orang Bangladesh, hak pesen nipu kan. Kata nak minta derma untuk tahfiz lah, kata nak minta derma pasal dia mu'allah lah, kata nak minta derma nak beki pondok lah, bubuh piyuh atas kepala pakai baju Melayu, mari minta derma. Ada hak ngakui Islam lah, padahal kafir. Ada berlaku satu tempat tu, kawan tu ambil video benar, minta derma Islam. Islam, dia kata Islam tu Islam tu lah. Jadi sebelum saya bagi duit ni, saya nak tanya lah awak tu Islam tu lah. Semayang subuh berapa rakaat? Bingung kawan tu jawab. Benda basic. Nampak? Semayang wajib berapa waktu? Sudah dah. Semayang maghrib berapa rakaat? Ada dalam video lama dah lah. Semayang maghrib ni berapa rakaat? Rakaat tak tahu berapa. Berapa? Dia kata ayah saya mati awal, dia kata. Dah. Takut paut benda dengan rakaat semayang ayah mati awal. Hari ni pesing-pesing orang yang nak ambil kesempatan dengan meminta derma. Maka Nabi kata pesing orang yang susah, orang yang nak ke harta, maka dia meminta derma di Mekah, maka bukan lagi kerana mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang seperti ini, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, pada akhir zaman nanti ramai orang kaya yang pergi ke Mekah tanpa suatu sebab, yakni bukan tujuan syar'i, bukan tujuan dia pergi ke Mekah untuk ibadah, bukan kerana wajibnya mengerjakan haji, bukan, tetapi hanya untuk makan dan minum, untuk makan angin semata-mata. Kena molek hak benda hak paling mustahak dia nak pergi Mekah tu hanya nak bergambar semata-mata. Ni sangat-sangat bahaya. Nampak? Dalam hati dia tak ingat lagi kepada Allah. Nampak? Hati dia kira lagu mana ni, nak buat video, nak buat konten, nak berbual dalam TikTok, nak dapat view, nak meraih popular, hak ni. Maka dia gunakan ibadah pergi ke Mekah ini sebagai suatu benda yang menarik minat netizen. Padahal tujuan nak popular je, tujuan supaya TikTok dia ramai follow. Faham ke? Ni bahaya. Tu yang siapa sini nak bergambar, siapa sini wajib bergambar, siapa sini nak ambil video, siapa sini buat live. Betul tak? Dan masa mana nak buat ibadah? Masa mana hati kita nak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan hati kita ini dipenuhi dengan hanya mengingati. Nak buat mana video biar nampak pelik sikit, biar orang tengok ramai, biar orang follow ramai, biar orang view ramai, supaya dapat bitih, dapat share, dapat harta, dapat popular, dapat nama. Inilah ibadah akhir zaman. Nampak? Tidak lagi dikatakan sebagaimana doa di dalam doa iftitah kita selepas takbiratul ihram, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, salatku, wa nusuki, dan seluruh ibadah-ibadahku, termasuklah haji ataupun umrah ataupun sedekah ataupun sebagainya. Apa jua ibadah? Wa mahyaya, bahkan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, hanyalah lillah, untuk kerajaan Allah
Subhanahu wa ta'ala tidak lagi diamalkan di dalam kehidupan kita, melainkan tiap-tiap inci ibadat yang kita buat hanya semata-mata kerana makhluk. Batu kita bila mana semayang kerana makhluk, malaikat laknat. Walaupun zahirnya kita kata di dalam semayang takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah, hakikatnya, batinnya Allah Ta'ala mengetahui. Lagu mana? Mu semayang bukan kerana Allah. Nampak? Maka kata malaikat, kazabta, kamu ini bapak pelawak, mu ni bapak lebah, mu nawak ni, mu nipu ni. Ad-dunyahu akbar, dunia lebih besar bagi kamu, bukan Allah yang maha besar. Dunia besar, dalam dunia besar kamu semayang kerana dunia, kamu semayang kerana nak dapat pujian daripada orang. Sama juga dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Nampak? Punah. Nampak macam barang ni dah. Inilah penyakit yang terkena atau berjangkit kepada umat akhir zaman. Tidak ada pahala, tak ada pahala. Malangnya mereka kembali daripada Mekah dengan tangan kosong. Tangan kosong di sini tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seseorang yang telah mengerjakan umrah ataupun haji dan nak tahu umrah dia atau haji dia mabrur ataupun tidak, maka lihatlah akhlaknya apabila dia kembali ke tanah air. Bila kembali ke tanah air, macam mana dia punya perangai dia, macam mana hubungan dia dengan Allah, macam mana hubungan dia dengan manusia, itu dipanggil tali ukur. Tanda atau signa, ciri-ciri hajinya mabrur, umrahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik Mekah, maka hatinya ingat kepada Allah. Balik Mekah, melazimi kehidupannya, pergi ke masjid, pergi ke surau. Ini tanda haji yang mabrur. Nampak? Tidak lagi makan yang haram, tidak lagi terlibat dengan rasuah. Ini mabrur ni. Tapi bila balik ke Mekah, masih terlibat dengan makan haram, terlibat dengan rasuah, zalim kepada orang, tidak mabrur, dipanggil mabrur namanya. Faham ya? Jangan main. Ramai mana balik daripada Mekah, duduk di kota suci, tanah haram, pakai tudung, siap pakai purda. Balik ke tanah air, buang tudung, buang purda, buang jubah, langgar bulan, mengenakan pakaian-pakaian jahiliah kembali. Sebelum pergi Mekah, baju ketat. Sampai Mekah, baju longgar, jubah. Lelek-lelek macam bini orang agak. Pasal apa? Duduk di Mekah. Balik Mekah, pakai baju ketat semula. Binawe punya ajah tu dah. Ni ramai mana ni? Tanda haji kamu, umrah kamu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kata korang, muhasabah diri masing-masing. Balik daripada Mekah, jadi pondang semula. Balik daripada Mekah, LGBT balik. Duduk Mekah, taubat dah, tambah jadi dah gay, tambah jadi dah lesbian. Betul tak? Menangis ni, berambu-rambu tu biar air mata ni. Sampai 2 kali air mata. Nangis depan Kaabah. Balik, balik ada. Jadi puang semula. Asal bapak datang. Duduk Mekah, amin bunyi. Balik Mekah, Allah, bunyi. Anak lagu mana? Macam-macam pesing orang. Maka tidak ada pahala. Tangan kosong, tak ada pahala. Khema boleh balik belakang. Dia kata tak kosong-kosong ni tangan, ada khema siap balik air zam-zam. Tu zahir. Bawa air zam-zam, tak payah pergi Mekah tak apa. Kiring korang tak apa, betul tak? Kita tak buat air zam-zam, kita tak buat khema. Khema kedajih belambau, betul tak?
Kita nak adalah redha daripada Allah. Hak mustahak sekali keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak. Jadi hamba Allah. Apa jua yang diperintahkan daripada Nabi kita buat. Apa jua? Walau tiung batu dan Nabi suruh. Siapa suruh tiung Hajarul Aswad? Rasulullah suruh. Tak? Kata Sayyidina Umar, andai kata Rasulullah tidak menyuruh aku, tidak menyuruh akan mencium aswad, Hajarul Aswad, maka aku tak akan tiung apa batu. Tetapi ini adalah arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setengah ulama mengatakan hukumnya adalah sunat cium Hajarul Aswad. Tak boleh nak pergi tiung padang lambar aja. Nak teruk juga orang Afrika saja. Afrika bukan mana 2, 3, 4 kaki orang. Sama tingginya pokoknya. Tebang pergi juga. Lepeng dengan kita. Padang lambar sudah. Lambar kepada Hajarul Aswad. Kata ulama-ulama. Umar kata kalau Nabi tak suruh tiung, aku tak tiung. Tak patut tiung apa. Dan Nabi suruh. Pasal Nabi suruh kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini memacu kenderaannya antara padang pasir, bersusah payah dalam perjalanannya, mengeluarkan perbelanjaan yang banyak, sedangkan tetangganya yang tinggal di sebelah rumahnya mengikat perut menahan lapar. Sebab itulah bila seseorang itu terlalu banyak sangat, dia gidah sekali, nak pergi pula sekali lagi tak apa, tapi acak kali sangat pergi. Sedangkan jiran tetangganya adalah orang yang sangat susah, makan minum pun tak tentu halus sekali. Maka Nabi kata tidak sempurna iman seseorang yang duduk dalam kekenyangan sedangkan jiran tetangganya dalam keadaan lapar. Maksud di sini bukan tak beriman, imannya tak sempurna. Maksudnya kena ambil cara kata orang-orang yang terdekat. Berhenti je dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Wa ba'da. Baik. Maka kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala lagi, orang ini memacu kenderaannya antara padang pasir dengan maksud bersusah payah dalam perjalanannya dan mengeluarkan perbelanjaan yang banyak, sedangkan tetangganya yang tinggal di sebelah rumahnya mengikat perut menahan lapar. Dia tidak mempedulikan mereka dan tidak membantunya. Jadi walhasilnya, khulasah daripada hadis ini, hendaklah kita melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan hati kita. Tidak lagi kita lakukan untuk mencari-cari pujian-pujian daripada orang. Nampak? Orang tak puji pun tak ada masalah. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa kerana Allah, kita derma kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tu orang dah tahu. Dah kalau dia tahu tujuan dia. Dia puji lah. Dah puji boleh benda puji. Tak boleh benda. Hanya menyedapkan halwa telinga kita saja. Dia gini, kalau kita berasa kita ni mulia, lebih ramai orang yang mulia. Lebih ramai orang yang baik. Kita berasa kita banyak dah buat ibadat kepada Allah, lebih ramai lagi orang yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kaedah daripada ulama-ulama, sesiapa yang merasakan dirinya telah banyak melakukan amal ibadah, atau seseorang yang merasakan dirinya baik, seseorang yang merasakan dirinya mulia, hakikat sebenarnya dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Itulah kejahatan. Merasakan baik, itulah kejahatan. Itulah benda tak boleh. Merasakan mulia, diri kita mulia, kita tak boleh tu. Nampak? Dan nak kena rasa lagu mana? Rasa kita tak mulia, rasa kita tak pakar, rasa kita kurang ibadah, rasa kita banyak sangat aib kita yang perlu kita tutup, yang perlu kita rabah, yang perlu kita padam dengan taubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi it'amit ta'am, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan memberi makan orang lapar dan memberi minum akan orang yang dahaga. Hadis nak membicarakan tentang faedah atau kelebihan seseorang beri makan atau beri minum kepada orang yang lapar atau orang yang dahaga. Jadi hadis ni sangat-sangat moleklah kita dengar pada malam ini, kerana tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Tak lama dah, esok lusa. Nampak? Jadi di antara ibadah ataupun amal yang semolek-moleknya kita praktikkan di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyakkan memberi orang makan. Faham? Memperbanyakkan beri orang makan, bukan memperbanyakkan kita makan. Tambah tu, perbanyak beri orang makan, perbanyak beri orang minum. Apa kelebihannya? Ni bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma mu'min saqa mu'mina ala zama'in saqahu Allahu yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum. Dan mana-mana mukmin, tak kiralah bila sebut orang mukmin ni sekalian orang-orang yang beriman, yang memberi minum
akan orang mukmin atas dahaganya, dia beri minum kepada orang beriman yang lain kerana dahaga. Jadi galiknya bila puasa ni dahaga tau. Hadis ni bukan khusus untuk puasa ni, umum. Nabi suruh beri minum, beri makan secara umum, tak nanti bulan Ramadan. Cuma paling terbaik, paling besar pahala dalam bulan Ramadan. Besar lagu mana? Sehingga dikatakan oleh ulama-ulama sabit dengan hadis Nabi, semayang sunat pahala dia macam semayang fardu. Semayang fardu pahala dia seperti 70 fardu. Nampak? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu semayang sunat. Bayangkanlah kita buat ibadat semayang fardu. Banyak ibadat-ibadat yang sunat-sunat perlu kita perbanyakkan di dalam bulan Ramadan. Maka terkenal di dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan baca Quran. Terkenal di sisi ulama-ulama. Bulan Ramadan juga kata ulama-ulama adalah bulan memberi makan kepada fakir dan miskin, ataupun kepada orang yang berbuka puasa. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi minum akan orang mukmin kerana dahaganya, nescaya memberi minum akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada arak yang dimeterikan dia, ar-rahiqi makhtum, arak yang ditutup, yang disimpan, khas untuk orang mukmin yang memberi makan atau memberi minum kepada orang mukmin yang lain di atas dunia. Maksud arak yang dimeterikan, maksudnya arak yang ditutup. Arak akhirat, arak syurga dengan arak dunia itu tak sama. Nampak? Arak dunia haram. Arak dunia bila kita minum jadi mabuk. Arak akhirat dalam syurga bukan memabukkan. Inilah minuman yang Allah Ta'ala ciptakan khas untuk penghuni syurga Allah. Sehingga ada sungai arak. Sungai tu air arak. Allahu Rabbi, hebatnya lah. Dah rasa gana, rasa macam air arak dunia kan? Allah yang buat. Air arak ada, air madu ada, air sungai susu ada. Sungai tu susu. Nampak? Ada pula sungai madu. Allahu Rabbi. Sungai tu madu, bayang. Dah akan nak minum kalau tak negara aku masuk syurga, aku nak bor dalam waton nak jual. Jadi kalau tak negara. Ada pesing arak, pesing sungai arak. Ngali sungai tu air arak. Boleh minum. Tetapi arak yang dikhususkan ini adalah dimeterikan, ditutup, kemudian diletak pada tempat yang khas. Dia gini, bila air mahal, tidak bubur-bubur jalan bodoh gitu. Nampak? Dia akan bubur pada botol yang comel, ditutup pula, bubur dalam robok kaca, betul tak? Dengan hiasan-hiasan apa semua, pasal air ni air mahal. Cermin mata mahal, jam tangan mahal, betul tak? Hak harga ratus-ratus ribu. Tidak gantung dengan tali rapi ada jalan macam pasal malam kan? Jam Rolex, jam apa tak? Hak pesen mahal-mahal tu. Harga kad sejuta tu. Oish. Dia bubur dalam kotak, dalam cermin kaca, ada jaga pula 2-3-4 orang pegang senapang ni. Pasal barang mahal. Begitu juga dengan arak yang dimeterikan dia khas untuk orang-orang yang memberi minum kepada orang mukmin atas dahaganya di dunia. Kemudiannya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi makan saudaranya yang Islam sampai mengenyang ia akan dia, dan memberi minum ia akan saudaranya itu daripada air hingga hilang dahaganya,
nescaya dijauhkan dia oleh Allah Ta'ala daripada api neraka 7 kelebur. Barang yang antara tiap-tiap 2 kelebur itu perjalanannya jauh 500 tahun. Orang yang beri kepada orang mukmin beri minum. Tu baru beri minum air tu dah. Baru beri minum air baru Allah Ta'ala jauhkan orang mukmin itu 7 kelebur. 7 kelebur dengan maksudnya tiap-tiap 2 kelebur itu perjalanannya 500 tahun perjalanan. Bukan nak ukur dari sudut jauh 500 tu kan, tetapi nak khabar dijauhkan oleh Allah daripada neraka dengan sebab hanya memberi minum kepada orang mukmin. Bayangkanlah kalau beri makan. Nampak? Beri makan sekali beri minum. Allah Rabbi besarnya pahala. Nampak? Beri makan, beri minum pula kepada manusia. Manusia itu pula orang beriman. Sorry pahala. Orang beriman pula bukan orang barang-barang. Orang yang soleh. Sorry pahala. Orang soleh itu pula orang yang bertakwa. Hebat lagi. Nah, orang tu pula orang yang alim, tok guru, kita beri makan, beri minum. Sorry. Sehingga kan seorang perempuan Bani Israel yang kerjanya melacu, jadi pelacu, memberi minum hanya kepada seekor anjing, Allah mengampunkan dosa-dosanya yang menjadi GRU, jadi pelacu. Tu baru beri minum kepada anjing. Nata anjing baru minum. Air pula air telaga je. Nampak? Orang puang pelacur tu nampak anjing, nampak jelek, nya turun daripada telaga tu, cadok dengan kasut dia waktu tumit tinggi tu. Lalu dia gigit dia punya selipar kasut dia tu, khabak naik atas. Lalu diberi minum akan air telaga itu kepada anjing yang dahaga. Maka Nabi cerita Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh pelacur di kalangan Bani Israel tadi. Asbab dengan sebab beri minum kepada seekor anjing. Nampak lagi? Besarnya pahala, besarnya kelebihan, dan betapa sukanya Allah Ta'ala perbuatan beri minum orang ni. Apatah lagi kita beri minum kepada Tok Imam. Betul tak? Beri minum ke Tok Bilal, beri makan dah pula. Masuk bazar Ramadan, beli ayam pusing di weka, ikut Tok Imam seka. Betul tak? Allah besarnya pahala. Wa'alah insya-Allah. Berazam dalam hati kita, bercita-cita Ramadan tahun ni tak sama dengan Ramadan lepas-lepas. Ramadan lepas-lepas punah jahanam, betul tak? Mentara nak tunggu buka layang TV tu. Tengok TV, tengok drama. Tengah hari tengok cerita keling, bodoh sungguh. Bulan Ramadan tengok cerita keling. Tak pusat jelek. Nak tunggu waktu berbuka, tengok cerita Filipina. Berat aku. Dah Tuhan nak terima lagu mana, nak dapat pahala macam mana. Walaupun puasa kita sah, kita bimbang pahala tak ada. Dia sah lain, sah bicara fiqh. Tapi pahala tu di bab lain tu. Puasa kita sah pasal kita tak makan, tak minum, tak jemak dan tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa kita sah. Tetapi ramai mana yang terlepas pandang apabila melakukan benda-benda yang boleh merosakkan pahala puasa. Antaranya tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga lidah. Dalam bulan Ramadan baloh lek-lek ada. Jahat pada bulan tak Ramadan pergi baloh. Ni berebut bazar Ramadan, ni berebut tapak, ni macam-macam nampak? Batu Nabi kata kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramanya di kalangan umatku yang berpuasa, ramai puasa. Sekapung. Suti negeri puasa, ramai puasa. Seluruh negara habis puasa berlaku umat Islam. Laisa lahu min siyami
tetapi sayangnya tidak didapati pada puasanya itu illal ju' wal atas, hanya yang dia dapat, yang diperolehi lapar dan dahaga only. Lapar dahaga boleh. Nah, sekarang tak boleh pahala. Nampak? Akhirat lagi tak ada benda, tak boleh benda. Berapa kita tak ada pahala ni? Kan kita puasa kang sebulan itu. Nah, kita puasa apa tak ada pahala, dah mengepak hari tu. Mudah ingat mengepak. Mu kata kelijah itu mudah ingat bulan Ramadan. Mu kata dia tiap angin, mudah ingat. Mudah ingat mengepak kata bila? Mudah ingat mengepak kata imam bulan Ramadan. Itu ada pahala. Ada benda, ada. Dah kita buka tak ada masalah. Nah, jaga molek lidah. Tengok Ramadan lagi, tak ada balah. Kata ke ulama-ulama, kutuk ulama-ulama, betul tak? Ada. Dari bulan Ramadan ni, dah Ramadan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, nampak Imam Ghazali mendatangkan banyak dalil. Bila mana kita puasa, patut ada orang ajak balah. Kata lagu mana? Inni shaim. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dah sajak balah-balah. Jangan balah aku puasa ni. Kata gitu. Kalau bahasa Terengganu. Hamba puasa ni, jangan balah gitu dah saya kata gitu. Hamba puasa. Dia jawab balik, dah aku puasa ke pada? Jadi balah. Faham? Itu kata bila buka tak ada pahala, lapar semata-mata. Kemudiannya katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma mu'minin kasa mu'mina ala uryin kasahullahu min khatril jannah. Dan mana-mana orang mukmin yang memberi pakaian akan seorang yang beriman atas bertelanjangnya, nescaya memberi pakai akan dia oleh Allah Ta'ala akan dia pada hari kiamat daripada sutera halus di dalam syurga. Hari ni dalam bab beri baju, beri pakaian, beri seluar pula. Nak boleh Ramadan juga bukan semata-mata beri makan, beri minum sahaja, tetapi beri jugalah pakaian, hadiah jugalah pakaian. Di dalam bab sedekah ni gini, ulama-ulama mengajar kita di dalam bab sedekah, dalam bab menginfakkan harta, berilah barang atau harta yang paling kita sayang. Itulah pahala sedekah yang sangat besar pahala dia. Beri benda kita sayang. Mendapat pakai dalam banyak-banyak pakaian hak kita sayang dia. Itu paling afdal sekali. Bukan pakaian atau baju hak kita dak pakai dah. Hak kita nak mau pakai dah. Kalau seluar orang rabak dah, zik cabut terus. Dah pakai buang tanah rasa buang tanah derma kau orang. Derma kau orang. Seluar rabak baru nak derma, la ilaha illallah. Ini tak kena masyarakat masyarakat kita banyak buat benda yang tak kena. Siapa yang beri baju, beri pakaian, beri seluar kau ada lah kepada orang yang beriman, nampak? Maka Allah Ta'ala akan beri dia pakaian. Daripada mana? Daripada pakaian yang diperbuat daripada sutera halus yang dipakai oleh ahli syurga di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita, nampak, hadapi Ramadan ni jangan ada buah kedeku, jangan ada buah kedeku, buah kopi jangan ada. Biarlah murah tangan. Kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila masuk sahaja Ramadan, maka Nabi lebih murah daripada angin yang menghembus. Nampak? Sehingga dikatakan apa yang ada pada tangan baginda, sejumlah wang ataupun pitih, tidak balik ke rumah, melainkan diinfakkan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan oleh rumah ada harta dalam kocek, dalam genggaman Nabi, cari orang susah tu. Cari orang nak harta, ada nak memerlukan pitih, ada nak memerlukan makanan, ada Nabi beri.
kemudian baru balik ke rumah. Itu pesing yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya bila menjelang Ramadan, berazamlah supaya kita ini tidak meninggalkan akan ibadah-ibadah yang fardu dan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, orang yang masih belum mengqada akan solat yang ditinggalkan, solat fardu lah, nah, maka semolek-moleknya dia qada semayangnya, perbanyakkan qada semayangnya. Banyaknya ditinggal semayang subuh zaman dulu, nah, ni baru semayang subuh dulu, dah semayang subuh dulu 4 waktu semayang subuh, garanti memang tak ajin semayang. Kalau begitu semayang tarawih dia niatlah qada subuh, duduk belakang imam, orang lain niat semayang tarawih lah ke, okey, kita niat qada subuh sahaja. Aku solat subuh qada kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, semayang belakang imam semayang tarawih, orang lain tarawih lah ke, kita seorang qada subuh. Hari boleh ke? Boleh. Itu yang lebih baik daripada kita semayang tarawih subuh kita dak qada lagi. Nampak? Nak trailer lagi subuh kita dak nak qada. Qada subuh. Nampak? Dia gitu. Dak tahu banyak mana, kena ingat banyak mana. Dak tahu banyak mana memang tak ingat sungguh. Kalau gitu qadalah sebanyak mungkin. Sekira-kira sampai satu tahap kita rasa macam lebih dah. Kalau begitu boleh berhenti. Kalau anggap berapa tahun kita tinggal semayang, qada lah, ambil kalkulator, beli kalkulator se. Kira lah, tak berapa kali subuh, berapa kali zuhur, berapa kali garik, berapa kali isya. Kali ya. Nah, kira. Tanya orang pandai-pandai matematik kira. Cuma kira kau, aku bayar kamu. Nah, kira benda, kira waktu aku tinggal semayang ni. Nah, kira berapa waktu, baru kita qada. Cuma nak qada semayang subuh dah ayah baca kunut lah, dah dikira pada nyetang dengan kunut-kunut. Orang lain tak ada kunut seorang, dia dengan kunut-kunut, siap dengan kunut Allahumma hdini. Ada pelik mana orang kunut. Baru malam pertama kunut dah. Tak ada kunut lah. Kemudiannya katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala lagi, ketahuilah kiranya ya saudaraku, syurga itu boleh dibandingkan dengan barang yang dibeli atau dibandingkan dengan rumah tempat kembali, kerana ia dibeli oleh orang mukmin dengan amalnya dan tempat kediamannya yang akhir bagi orang-orang yang beriman. Syurga ini kita boleh beli rupa-rupanya. Lagu mana kita nak beli syurga Allah? Belilah dengan amal soleh. Yang laku nak beli syurga hari akhirat bukan wang kertas, bukan emas, bukan perak, bukan tanah, tetapi dengan amal kita kepada Allah. Maka perbanyakkanlah wang ataupun harta yang berupa amal soleh untuk dapat kita beli syurga Allah pada hari akhirat nanti, khususnya apabila kita ini tak lama lagi untuk berhadapan dengan bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah gedung pahala yang sangat hebat, hidangan daripada Allah yang sangat istimewa, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan tazkirah pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Sebelum kita tutup majlis pada malam ini, ada satu pengumuman, iaitulah rayuan derma pada malam ini kita akan kumpulkan dana untuk membina bangunan tahfiz dan asrama sekolah agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan, maka bolehlah meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشربنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلاط القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة برحمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.